Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 September 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita malam, bangunan Tegas Digital Village TDV yang sedang dalam pembinaan di Samajaya High Tech Park bakal menerapkan konsep teknologi hijau seiring dengan usaha memelihara alam semula jadi. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, konsep yang diterapkan pada pembinaan TDV adalah selari dengan dasar 2030 kerajaan negeri dalam mengekalkan kestabilan alam sekitar. Ujian cadangan aircon, all controlled by that particular sensor. Jadi ini adalah untuk kita mengekalkan kepanasan. Kerana dunia hari ini berhadapi dengan climate change. Jadi sebabnya di bawah dasar 2030 kita tekankan kepada sustainability of environment. Jadi tegas kerana dia adalah orang yang mempunyai innovation, they have to innovate also in terms of this building. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak pembinaan TDV di Samajaya High Tech Park di Kuching pada Khamis. Terdahulu, Ketua Menteri dibawa meninjau persekitaran TDV sambil diiringi pengerusi Tegas Datuk Lim Talif Saleh serta ahli-ahli lembaga amanah Tegas Datuk Jerib Susil, Abdullah Saidol, Datuk Snodan Lawan, Dr. Hazlan Abang Hipni, Abdul Yaakob Arbi, Gerald Rentak Jabu dan Awangku Merali Pengiran Mohamad. Sementara itu, arkitek bertanggungjawab dalam pembinaan TDV, Syed Kamal Azri, sempat berkongsi konsep Green Building Index GBI yang diterapkan untuk TDV yang bakal menjadi pusat inovasi berteknologi tinggi kelak. So basically, this building is under GBI. We have conditional approval for GBI, and then before we start with GBI, we obviously it's just a traditional building with a simple design, slightly sustainable. But when it comes to GBI, we improve in sense of a lot of system like rainwater harvesting. We are using bioswale, water retention pond. We insert some solar panels. So this is actually part of GBI accreditation process. Projek pembangunan TDV yang telah dimulakan pada Januari 2019 dan dijadual siap sepenuhnya pada Julai 2020 terpaksa dihentikan seketika akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa pada Mac 2020. Pembinaan TDV yang merupakan cetusan idea Ketua Menteri pada tahun 2017 bertujuan memudahkan proses pemindahan teknologi serta mengkomersial dan mempromosikan keusahawanan dalam inovasi digital di Sarawak. Berita seterusnya, sempena Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam 2021, Perbadanan Sukan Sarawak PSS akan menganjurkan Sarawak Sport Challenge Virtual Run yang akan diadakan dari 6 September sehingga 5 Oktober 2021. Majlis pelancaran larian itu telah disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, menerusi rakaman video di Pusat Akuatik Pandai Lari Nong, Kuching pada Khamis. Sempena dengan sambutan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan Bulan Sukan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada tahun 2021, Kementerian Belia dan Sukan Sarawak bersama-sama dengan Sarawak Sports Corporation kerjasama juga dengan City Joggers Club akan menganjurkan satu event yang cukup menarik sekali, iaitu Sarawak Sport Challenge Virtual Run tahun 2021. Antara tujuan program ini diadakan adalah untuk menanam dan mengamalkan tabiat bersenam walaupun terpaksa berada di rumah. Di samping itu juga ia akan mengeratkan hubungan antara keluarga sambil mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Dengan adanya aktiviti sebegini, dapatlah kita mengekalkan tahap kecergasan menyeluruh dari segi kecergasan fizikal, kecergasan mental, kecergasan emosi dan juga kecergasan sosial. Sarawak Sport Challenge Virtual Run terbuka kepada 3 kategori jarak yang harus ditamatkan, iaitu 200 km bagi pingat emas, 100 km bagi pingat perak dan 10 km bagi pingat gangsa.
Selanjutnya, mengenai lawatan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaol Samion ke tapak pembinaan jambatan Bintulu Jepak pada Rabu. Jambatan Bintulu Jepak itu mula dibina pada 3 April 2019 dengan kos RM466,679,497 dan dijangka siap pada April 2023. Bagaimanapun, projek tersebut mengalami kelewatan disebabkan PKP dan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan berikutan pandemik COVID-19. Sehubungan itu, beliau berharap kontraktor yang dilantik dapat memastikan projek pembinaan jambatan Bintulu Jepak mengikut masa yang ditetapkan serta mengutamakan kualiti pembinaan. Panjang keseluruhan jalan raya ialah 3.5 km mengikut standard U5 reka bentuk piawai jalan bandar termasuk panjang jambatan sepanjang 1.2 km. Siapnya jambatan Bintulu Jepak akan membolehkan perjalanan dari lapangan terbang Bintulu ke bandar Bintulu dapat dipendekkan dan sekaligus membawa pembangunan di kawasan Jepak. Malah jambatan ini juga menjadi penghubung kepada kawasan perindustrian seperti Metadeng Industrial Park dan Muka Smart City serta pemangkin pelaburan kepada 150,000 penduduk tempatan di kawasan Tanjung Kidurong dan Taman Perindustrian Samalaju. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Jaol turut mengadakan tinjauan ke tapak pembinaan jambatan Batang Kemenar Sebau. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan taklimat kemajuan pembinaan jambatan tersebut oleh kontraktor dilantik. Projek menelan kos sebanyak RM89,694.48 dan dijangkakan siap pada Disember 2022 turut mengalami kelewatan disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu, isu tanah dan pelaksanaan PKP. Skop pembinaan merangkumi penyiapan 2 lorong jalan raya tunggal Jabatan Kerja Raya JKR R3 Standard Jalan A sepanjang kira-kira 2.306 km termasuk jambatan jarak panjang utama sekitar 729 meter melintasi Batang Kemenar. Sementara itu, Dato' Amar Jaol turut berkesempatan melawat tapak projek pembangunan pentadbiran baru Bintulu yang dilaksanakan dengan kos sebanyak RM117,916,161.60 dan dijangka siap pada Jun 2022. Terdahulu, beliau diberikan taklimat mengenai kemajuan pembinaan bangunan tersebut yang baharu siap 23.88% dan mengalami kelewatan ekoran penguatkuasaan PKP dan kekurangan bahan binaan. Menurut Dato' Amar Jaol, kelewatan pembinaan ini telah menjejaskan tarikh cadangan asal dan mahu kontraktor menyiapkan jalan ini mengikut tarikh baharu seperti yang ditetapkan Jabatan Kerja Raya JKR. Laporan diteruskan di Sibu, Adun Daro Safi'i Ahmad menyempurnakan majlis penyampaian cek projek kecil 2 bandar MRP di Pejabat Daerah Sibu pada Rabu. Penerima cek berjumlah RM94,000 tersebut melibatkan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, kawasan Lengan dan Batang Lasa, termasuk PIBG SMK Bawang Asan. Dalam program sama, Safi'i turut menyampaikan CJ pelanjutan tuai rumah kepada tuai rumah Francis Pengarah, tuai rumah Jimbau Damu dan Jingga Kedit, manakala CJ pelantikan baharu tuai rumah kepada Stephen Bungkok. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.